Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, para Prof. ya. Waalaikumsalam. So, boleh kita mulakan sesi kita pada petang ini ya? Semua dah ready? Boleh, Prof. Boleh ya? Okey, good. So, kita akan sambung pada petang ini. Saya akan terangkan sikit lagi mengenai apa yang kita akan buat, iaitu kita create atau kita bangunkan satu short module dengan menggunakan Google Site. So, anggaplah ini sebagai satu teaching module ataupun self-instructional module yang boleh digunakan oleh pelajar kita untuk tujuan pembelajaran kendiri. Seperti pelajar-pelajar, kita panggil pelajar jarak jauh, pelajar yang mengikuti pengajian jarak jauh, distance learning. Mereka sebenarnya banyak menggunakan self-instructional module yang disediakan oleh para pensyarah. Jadi pada masa hadapan bukan kemungkinan lagi lah, ya, kita akan banyak menggunakan kaedah hybrid learning. Hybrid learning itu is blended learning lah, tapi dalam blended learning, biasa bila kita sebut blended learning, kita ada dua komponen, iaitu face to face dengan online. Tapi bila kita sebut hybrid learning, dia juga bermaksud apabila kita buat online pula ada synchronous dengan asynchronous. Dan kita juga boleh blend komponen synchronous dengan asynchronous itu mengikut kesesuaian. So, ada different degree, different level of blending kat situ. Malah, dari segi content, dari segi learning activities, assessment, kita juga boleh blend pelbagai jenis. Kita ada kepelbagaian. Ya, kepelbagaian jenis content. Kita ada boleh video, kita boleh ada audio, kita boleh ada PDF notes, kita boleh buat dalam bentuk e-book. Itu kepelbagaian content. Dan kita boleh juga blendkan atau mixkan pelbagai jenis content. Begitu juga dari segi learning activities. Ada learning activities yang simple, ada jenis aktiviti yang lebih kompleks, ada jenis aktiviti yang untuk lot, ada jenis aktiviti yang untuk hot. Jadi kita boleh blendkan, mixkan different types dari segi learning activities. Begitu juga assessment. Ada banyak jenis assessment. So, itu sebab kita lebih cenderung menggunakan istilah hybrid learning. Sebab kita blend, ada different types of blending yang akan berlaku di situ. Jadi apa yang kita akan sedang buat sekarang ini, kita membangunkan satu modul standalone modul yang boleh digunakan sebagai self-study ataupun self-instructional material. Jadi dalam modul kita, seperti mana modul yang saya telah kongsikan dan sedang digunakan sekarang, dan juga modul-modul lain yang telah saya kongsikan, dia ada elemen-elemen ini. So, dalam page yang pertama, home page, tentulah kita ada introduction, learning outcome, essential information. Termasuklah maklumat berkenaan dengan guru ataupun pensyarah ataupun instructor tersebut, ataupun the facilitator. Jadi contohnya adalah seperti kita lihat dalam yang ini, homepage dalam modul yang ini, ya. So, kita ada pengenalan, biasanya video ini video pengenalan. So, saya cadangkan untuk menjimatkan masa, saya skip part untuk create video tu. Saya nak peserta semua, cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan, cari video yang sesuai, yang berkaitan dengan subject matter, dan ambil video tersebut dan embedkan, seolah-olah video tersebut memberikan pengenalan kepada modul tersebut, ya. So, kita akan dapat jimatkan masa di situ. Yang pentingnya, modul yang dibangunkan mempunyai ciri-ciri ini, ya. So, yang ini sedikit penerangan, ya. It could be a synopsis of the course ataupun the module. Kalau ada gambar-gambar,
yang berkaitan boleh digunakan, ya. Kemudian maklumat tentang the instructor dan maklumat lain jika ada, jika perlu, boleh dipaparkan dalam page yang pertama. Okey. Dan yang ini apa ni, sekejap ya. Yang ini nanti kemudian saya akan tunjukkan ya macam mana nak masukkan yang ini ya. Mungkin untuk hari ini tak apa dulu. Mungkin besok pun kita boleh sambung untuk tambahkan bahagian yang ini ya. Tapi ada satu tutorial, nanti saya akan tunjukkan tutorial dalam channel saya yang menunjukkan langkah ataupun bagaimana cara nak embed yang ni. Dia ada 2-3 step, tak susah sebenarnya ya. It's quite simple to embed this one. So dalam homepage dia ada elemen-elemen seperti dalam ini. Ya, iaitu ada introduction, learning outcome, essential, information. Kemudian ada content. Okay, content adalah the apa ni, topics yang kita nak cover, yang kita nak masukkan di dalam modul kita. Contohnya macam ini adalah content lah. Okay, ini adalah content. You can call it lesson 1, lesson 2, unit 1, unit 2 ataupun section 1, section 2. Dan dalam setiap satu page tersebut, so ini different pages lah, kita create page lah ya. Dalam setiap page, content of the page as well. So it could be the text, could be the image, could be a video, could be audio. So ambil saja dulu video daripada YouTube. Kemudian mungkin ada audio podcast daripada mana-mana website. Asalkan ada link ataupun embed code, kita boleh masukkan dalam ni. Kemudian yang penting adalah instruction. Apa yang student perlu buat apabila dia berada dalam page ni. Ya. Kita kena bagi instruction untuk aktiviti yang akan dilakukan oleh pelajar. Dan kita ada banyak contoh yang telah kita buat ya. Seperti ini. Ini Mentimeter. So cuba masukkan satu atau dua ataupun beberapa aktiviti yang selari dengan learning outcome ya bagi modul tersebut. Gunakan Mentimeter sahaja untuk tujuan ini. So untuk modul yang tuan-tuan dan puan-puan nak bangunkan ni, mungkin ada 2 atau 3 page pun memadai. Tapi yang penting dalam setiap page tu ada elemen-elemen ya, content. Boleh carilah video, audio, podcast. Mungkin cari e-book, cari e-book yang boleh di-embedkan masuk. Contoh macam semalam saya share Word file kan. Ada satu Word file daripada Google Drive kan. So you just click the link and you download the file daripada Google Drive saya. Itu content. Kemudian learning activities. Gunakan Mentimeter di sini untuk create learning activities dan embedkan masuk seperti mana yang saya tunjukkan pagi tadi. Beberapa buatlah 2 atau 3 learning activities dan kita kena ingat bahawa learning activities ini di sinilah kita melihat dia masuk dalam kuadran mana. Kita nak Q2, kuadran 2 ataupun kuadran 4. Lihat dari segi cognitive engagementnya. Low level ataupun high level. Participation itu bergantung kepada participation lah. Kita tak tahulah nanti kan. Dia bergantung kepada how do we get students to participate. Tapi dari segi engagement tu kita dah boleh tentukan kita nak low level ataupun high level. Contoh learning activities ini, saya sarankan, lihatlah mana-mana aktiviti yang ada di sini. Pilih yang mana. Pagi tadi kita buat debate. So, saya cadangkan cuba masukkan satu debate. Sebab kita dah ada, tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada pengalaman kan. Cikgu-cikgu semua dah ada pengalaman buat aktiviti ni. So, untuk debate ni, kena create 2 Mentimeter. Satu untuk agree,
Ya, copy aja cara saya buat ni. We agree with the statement because, tapi kena bagilah dulu apa statementnya. Okay. Kalau boleh biar berkaitan dengan kursus yang diajar lah. Kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Buatlah apa-apa yang sesuai. So, create dua Mentimeter. Satu agree, satu lagi disagree. Dua Mentimeter yang berbeza. Kemudian, cara nak embed tadi, saya dah tunjukkan. Ya. So, contoh macam tadi saya buat, yang kita buat tadi. Let's debate topik ni. Let's debate ini ni. Kemudian, for agree. Kemudian yang ni saya beri link untuk, ada dua link tadi kan. Satu untuk participation. Satu lagi untuk presentation. Yang ini link untuk, cara nak link mudah saja. Kalau saya dah tunjukkan tadi kan, cara link kita highlight, kena dapatkan link yang ini dalam Mentimeter, link participation, copy link. Untuk display result, kita ambil link presentation sharing, copy. Okay, so kita ada learning activities. Pilihlah daripada apa yang you can have your own, ataupun kalau tak ada idea, cuba tengok daripada modul yang telah saya kongsikan, iaitu modul yang ini. Discuss video, discuss podcast, embedded quiz. Quiz kalau nak buat quiz, mungkin boleh buat quiz pakai Google Form. Ya, kemudian ambil link dia, kita embedkan masuk. Itu cara yang paling mudah, sebab saya nampak ramai yang familiar dengan Google Form. So, gunakan Google Form. Ataupun quizzes pun boleh. Ya. Create simple quiz. Kalau ada quiz yang dah memang ada, yang dah memang biasa digunakan, gunakan quiz tu. Kalau tidak, boleh create 2 atau 3 dummy question dalam Google Form, kemudian embed masuk dalam sekejap ya. Okay, boleh buat quiz dan lain-lain lagi lah. Itu dari segi activities. Assessment, well, boleh buat dalam bentuk quiz juga. Quiz boleh masuk di bawah assessment, simple assessment. Boleh buat bagi instruction pada student untuk buat mini project dan sebagainya lah. Ya. So, kita ada semua elemen ni. Kemudian learning resources. Learning resources. Ya. Macam dalam modul ni, dalam setiap page mungkin ada learning resources, ataupun saya letak di hujung sekali, resources. Bagilah bahan-bahan yang relevan, yang berkaitan untuk bacaan dan rujukan pada pelajar. Cari 1-2 video ke yang relevan daripada YouTube, cari artikel-artikel yang relevan, 1 atau 2, jadilah. Tak perlu banyak sebab kita buat ringkas sahaja. Just to give you the experience and the feel, ya. Bagaimana membangunkan suatu modul yang mempunyai elemen-elemen self-instructional. Okay, by the way, saya dah share juga modul ini, self-instructional module. Saya dah share link dia dengan semua peserta pagi tadi. So, kalau kita tengok ya, apa beza antara textbooks dengan SIM, self-instructional module. Ini dia, ya. Kita design self-instructional module to arouse interest, written for learner use, bukan untuk kita, tapi untuk learner. Jadi kita kena letak diri kita dalam diri pelajar, seolah-olah kita pelajar. Dia ada estimated study times. Ya, kalau tengok dalam saya punya ni, aktiviti-aktiviti itu biasanya akan ada
estimate masa. Ya. Itu yang sebaik-baiknya lah. Yang ni tak ada, saya terlupa. Seleloknya kita bagi estimate ya. Bila kita bagi aktiviti untuk dilakukan oleh pelajar, kita bagi estimate masa berapa lama yang diperlukan. Contoh macam ni kan, what is blended learning. Jadi kita kata watch this video. Lebih kurang macam ni lah, create activity seperti ini. Ini dalam blended learning punya modul. Ikut contoh macam yang saya berikan. Bagi video, suruh dia tengok video ni, kita bagi tahu video ni berapa lama. Kemudian submit your answer here. Bila dia submit, dia pergi ke Mentimeter lah. Macam ni. Task number 2. Apa dia kena buat? Task number 3. Semua pakai Mentimeter je. Cukup. Ya? Cukup satu ni aja. Kemudian, grafik ni saya buat dalam Canva. Untuk mencantikkan. Tak ada ni pun tak apa sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma untuk kita mencantikkan presentation kita. Semua pakai Mentimeter sahaja. Okay, so kalau kita ada semua ni, maka lengkaplah modul kita, teaching modul kita ataupun SIM, self-instructional module kita. Ya. So, ada soalan tak? Sebelum saya bagi masa, saya akan beri masa lebih kurang 1 jam. So kita akan mula semula, saya akan semua akan masuk ke dalam Google Meet yang telah disediakan. Google Meet dalam setiap kumpulan ya. Dan you boleh sambung balik daripada modul yang kita telah create pagi tadi. Kalau boleh masukkan sebanyak mana elemen-elemen yang perlu ada dalam suatu self-instructional module. Ni dia, essential part of SIM. Dia structured. Dia ada course description, selection of content, creating content. So, content ni tak perlu create yang barulah. Gunakan dulu bahan-bahan daripada, contohnya kalau video boleh ambil daripada mana-mana YouTube. Tapi kalau boleh yang relevan lah, yang relevan dengan course. Podcast, ya, audio podcast, PDF ke, e-book ke kalau ada. Dia cuma masukkan sebagai bahan yang boleh digunakan atau dirujuk, dibaca, dilihat, ditonton oleh pelajar. Ada soalan? Itu tugasan yang diberikan selama 1 jam sebelum berpisah dalam kumpulan ni. Saya akan exit daripada Webex ya. Saya akan buka balik Webex pada pukul 3. Sejam ya. Kita buat 3. Pukul 3, so 2.50 kalau kita start 2.50. So, 1 jam lah. Ataupun pukul 4. 3 hingga 4. Okey lah. 1 jam lebih sedikit. Saya rasa lebih daripada mencukupi untuk buat something yang modul yang agak baik. Ada soalan sebelum kita bermula? Ada soalan ke cikgu-cikgu? Tak ada. Tak ada, Prof. So far so good, Prof. So far so good. Saya tak tahu sama ada apa ni, satu kat seorang je ni. Hidup sambil melihat Google okay. site. Sebab saya takut. Nak try. InsyaAllah. Okey, kalau macam tu, boleh saya tamatkan dulu Webex ni. Dan saya beri masa, kita akan kembali semula. Saya akan buka Webex semula dalam pukul 4.55 begitu. 4.55 pula. 3 hingga 4. 3.55. Okey.
Ya? Okay. 3.50. Alright, Prof. Saya akan buka balik. Tapi kalau masih lagi misalnya ada lagi sedikit nak dikemas kinikan, tak apalah. Kita tunggu sampai semua masuk dan kita akan mulakan sesi sampai pukul 4.30 nanti. Okey ya? Okey, Prof. Boleh. Okey. So let's Okay, go. Prof. Saya akan tutup dulu Webex. 3.55 saya akan buka semula. Di mana sahaja pada Semua ahli dah ada link kepada Google Meet ke? Prof, Ya. sudah. Sudah semua ya? Ya. Okey. Saya akan tutup Webex untuk sementara waktu.